A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih pada Tuan Fazrul yang telah berkongsi maklumat tentang perkembangan sistem yang diguna pakai untuk mengemaskinikan lagi pelancaran program. Secara jujurnya, walaupun saya bagi tuan-tuan perempuan ikut program-program anjuran Akademi Sinergi Siri Ibrah daripada Al-Quran ni, mungkin ini kali yang seterusnya lebih kurang sama sahaja macam yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk saya program kali ini amat-amat berbeza kerana program ini dijalankan boleh dikatakan hampir sepenuhnya saya langsung tak jumpa dengan pasukan yang mengendalikan perjalanan program ni lah. Maknanya urus setia, tuan pengarahnya, begini-begini dari segi dewan semua sebagainya, memang tak jumpa langsung kerana sangat-sangat tidak berkesempatan, kerana saya secara peribadinya juga telah terselewing ke arah yang baik lah, bukan ke arah yang tak baik pula kan. Buat masa ini saya menyambung belajar di Fakulti Pengajian Islam UKM, dan bidangnya bidang yang terlalu jauh pergi daripada tajuk yang inilah, kerana bidangnya pergi kepada sejarah Islam, tamadun Islam, dan di peringkat peribadi pula tumpuan saya ialah kepada sejarah perkembangan kerajaan Daulah Osmaniyah pada kurun yang ke-16 dan 17. Jadi fokusnya banyak kat situlah. Dan subhanallahnya pula apabila sambung masters dekat Research University ni, sangat-sangat banyak kajian yang perlu dibuat. Semester ini sahaja ada 10 projek yang diberikan kepada saya, 8 assignment yang bertaraf publication journal. Jadi ada 10 projek dalam kepala. Kalau tidak kerana semangat yang diberikan oleh Akademi Sinergi, nak puji sikit lah ni kan ya, kalau tak kerana sifat optimis yang diberikan oleh Akademi Sinergi, saya rasa saya memang membatalkan persetujuan untuk buat program ni lah, kerana saya dah tak mampu nak menyelitkan ruang mana kat dalam kepala saya. Malah saya sudah develop dalam sebulan ni satu defense mechanism saya supaya tidak lebih teruk. Saya menjadi seorang yang sangat pelupa. Ada short term memory loss yang sangat-sangat teruk lah, sampai saya jadi risau pula. Saya tak dapat recall dalam seminggu 2 minggu ni benda-benda yang saya tak register dalam kepala. Contohnya, ada tak balik kampung? Saya rasa macam saya ada balik kampung tapi saya tak boleh recall. Walaupun saya ada balik kampung 2 minggu lepas, saya susah nak ingat apa yang berlaku kat kampung, jumpa siapa, jumpa orang. Kalau 10 orang jumpa, 8 saya tak ingat nama. Saya hanya ingat yang saya ingat 37 tahun sebelum ni, kecuali 2 bulan terakhir ni. 2 bulan terakhir ni banyak benda tak dapat nak ingat, sebagai defense mechanism kepala lah kerana tu. Tapi begitulah, satunya kerana memikirkan tentang tanggungjawab. Kemudian yang keduanya, walaupun sangat menderita menyiapkan bahan untuk seminar ini, tetapi dalam penderitaan itu ada kemanisan dia. Rasa sangat seronok. Dan sebenarnya untuk menyiapkan presentation ini saya tak perlukan banyak masa kan. Maknanya semalam start daripada maghrib sampailah 3:30 pagi malam tadi, siap. Tidur sekejap, tidurlah, kemudian pagi tadi tengok balik sikit-sikit, dan boleh datang. Tapi nak mencari satu malam macam malam tadi, dia tidak berlaku. Di sepanjang semester ni tak ada malam tu. Malam tadi baru ada, kerana saya allocate. Dan mulai semalam saya juga telah menulis secara detail setiap hari apa yang perlu dibuat lah. So hari ni ada 5 benda kena siap, esok ada berapa, lusa ada berapa, dan tak boleh lari sikit pun sehinggalah 18 hari bulan. 18 hari bulan insya-Allah barulah saya akan sampai ke Republic of Ireland, kerana ada program kat sana. So saya letakkan tarikh ni, pagi presentation, petang siapkan ini, kemudian ini siapkan PowerPoint, kemudian ini siapkan ini, masukkan kes ini malam, pukul 2 kena tidur, and then lepas subuh sambung lagi, sambung ini, sehinggalah 18 hari bulan. 18 hari bulan tu saya tuliskan ayam tanduri Pak Cik Yusof di Masjid Dublin.
Ya, sebagai self reward lah. Jadi saya letakkan itu sebagai okey, relax ayam tanduri ada kat ujung kan ya, untuk bertenang lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga dengan rasa rendah dirilah memohon doa daripada puan-puan untuk kali ini nak kena habis jugalah bagi belajar. Namun dalam masa yang sama, perjuangan kita untuk membawa Al-Quran dekat pada diri kita dan juga kepada masyarakat mesti diteruskanlah. Jadi terima kasih atas kehadiran semua ke dalam program ni, sebab ini program Ibrah Al-Quran. Kalau program lain nak suruh tepuk tangan dah kan, tapi maknanya tak apalah. Alhamdulillah kita sambung balik perbincangan kita. Dan maafkan saya kalau nampak macam blur-blur sikit. Lepas tu tak berapa banyak nak mengadakan aktiviti ke apalah, banyak concentration lah ya. InsyaAllah kita fokuskan bersama. Okey, ada beberapa soalan yang diberikan kepada saya setakat ni tadi. Salah satu daripada perkaranya ialah benda yang saya sebutkan dalam petikan daripada ayat yang ke di sini ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bagaimanakah dalam konteks pada masa ini yang dikatakan mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi SAW? Saya telah sebutkan bahawa mengangkat suara ini boleh berlaku dalam dua bentuk ya. Bentuk yang pertama ialah bentuk secara straightforward, iaitu meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Nabi SAW, seperti yang berlaku ketika mana peristiwa turunnya ayat inilah, apabila perdebatan, pergaduhan, pertengkaran yang berlaku yang menyebabkan suara mereka lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Tetapi bentuk kedua pula yang boleh membawa kepada maksud ayat ini juga, kerana kesan besar dia, hujung besar ya, antahbata amalukum, kerana dia membinasakan amalan-amalan kamu. Jadi impak dia besar pada perbuatan meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Maka dalam kes ini, bahagian yang kedua pula ialah meninggikan suara dalam erti kata menyanggah keputusan Nabi SAW. Ya, maksud dia, apabila telah diputuskan hukuman, bukan hukuman, satu hukum terhadap satu-satu isu, maknanya dalam arti kata yang lain, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, inilah perkaranya. Tiba-tiba kita membuat satu keputusan menyanggah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka itu masuk juga dalam kategori ini, dan itulah yang dikatakan membinasakan amalan kita. Kerana itu saya datangkan dua ayat yang saya letak kat bawah tadi. Misalnya dalam ayat yang ke-65 surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sesungguhnya tidak dikatakan ya bahawa seseorang itu telah dikatakan beriman sehinggalah mereka mengambil engkau sebagai pemutus. Maknanya bila ada benda yang kita dispute, yang menjadikan kita orang yang beriman, ialah bila kita ambil Nabi SAW pendapatnya sebagai pemutus kepada masalah yang berlaku antara kita. Rasulullah sudah tidak ada. Jadi maksud di sini ialah merujuk kepada ajaran baginda SAW. Kalau sekiranya saya rasa dalam masalah-masalah fiqh, masalah-masalah muamalat, mungkin tidak begitu orang kata tidak begitu sukar untuk dilihat, kita kena rujuk kepada Quran dan sunnah. Misalnya muncul satu bentuk perniagaan yang baru, misalnya ya, satu bentuk perniagaan, katalah yang hangat-hangat dalam pasaran, saya tak bukan orang yang pandai lambat ni lah, katalah multi level marketing. So MLM ni menepati syarak ataupun tidak, kita dispute. Ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni. Jadi tanda kita orang beriman ialah mesti ada mahu apa yang Allah dan Rasul cakap, bukan apa yang saya cakap, bukan apa yang ustaz cakap, baru dia cakap Allah dan Rasul nak apa. So kalau Allah dan Rasul dah putuskan begini, ayat Quran sekian-sekian, hadis sekian-sekian, kita tak faham, kita tak boleh nak rujuk Quran dengan hadis, maka kita rujuk kepada orang yang arif.
alim ulama menjelaskan berdasarkan kepada ayat ini, berdasarkan kepada ayat ini, maka hukumnya ialah sekian-sekian. Sebagai tanda orang beriman, kita kena terima hukum tersebut. Itulah yang menjadikan kita seorang mukmin. Tetapi kalau Quran kata ini, Nabi kata ini, tapi kita mahu sesuatu yang berlainan, kita mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Ya, minta maaf saya sebut dalam catatan sejarahnya, katalah kalau boleh saya supaya tidak kontroversi, saya sebut parti Teko dengan parti Mancis. Ya, orang parti Teko tengah berucap, ya, di atas pentas kempen pilihan raya. Kata orang parti Teko, kalau Nabi Muhammad bangkit balik daripada kubur, suruh kita undi parti Mancis, kita akan tetap undi parti Teko. Tu ayat pada tahun akhir 80-an. Kita boleh baca dalam documentation. Tu yang orang kat bawah kata, kapiak. Oh, kapiak tu dah boleh agak belah-belah mana pula kan, ya. Maknanya kafir menjadi isu kafir-mengkafir itu timbul apabila ada orang yang begitu sekali membuat statement. Kalau Nabi keluar daripada kubur, suruh pi undi parti Mancis, kita dekat undi parti Teko. Kenapa yang cakap sampai macam tu? Itulah yang dikatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dan itu membatalkan amalan-amalan, hancur segala-galanya. Maka tuan-tuan dan puan, sebagai tanda kita ni orang yang beriman, ialah bila ada dispute, mesti dalam diri itu ada kemahuan nak mencari apa Allah cakap, ya, apa Nabi cakap. Dan bila telah jelas bahawa inilah hukumannya, inilah peraturannya berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW, maka apa disebut itu? La yajidu fi anfusihim haraj. Dalam hati tu ada rasa, alamak, kenapa pula lah Nabi kata macam ni, dah tak boleh. Katalah contohnya, tak ada yang tu. Wa yusallimu taslima, menyerah diri, pasrah, menerima. Kalau tak terima juga, nafsulah tu. Ya, maksud dia dalam aplikasi pada hari ini, dia boleh pergi dalam bentuk yang sedemikian rupa. Itu di antara beberapa perkara yang ingin saya sentuhkan. Beberapa poin yang berikutnya insya-Allah saya akan sentuh dalam perjalanan perbincangan kita yang seterusnya lah. Saya nampak dalam kotak pun ada satu lagi kertas. Nanti saya tengok dalam kita break sekejap lagi. Ya. Baik. Saya nak menjelaskan sedikit pada bahagian ayat yang ke-7, iaitu apabila disebutkan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, ingatlah bahawa sesungguhnya ada bersama dengan kamu itu adalah Rasulullah. Dan telah saya sebutkan tadi bahawa adanya Nabi SAW dalam kehidupan kita perlu diterima, diletakkan dalam konteks yang betul. Pertama sekali, Rasulullah ada dengan kita, Rasulullah tidak ada secara fizikal. Kalau ada orang yang mengatakan dia bertemu dengan Nabi SAW yaqadatan, yakni berjumpa secara sedar, Nabi beri kepada dia sekian, bagi dia wirid, bagi semua, maka saksikanlah bahawa dia adalah pendusta. Kerana ia tidak mungkin akan berlaku. Ya, itu satu perkara yang mesti diletakkan sebagai akidah kita, bahawa tidak akan ada orang yang berjumpa dengan Nabi SAW secara fizikalnya. Maka bagaimanakah yang dikatakan baginda itu masih ada bersama dengan kita? Adanya Nabi itu memberikan rasa harapan kepada kita bahawa kita boleh terus menjadi seorang Muslim dan sejahtera hidup di dunia ini tanpa seorang Rasul. Sebab itu ujian yang kita hadapi pada hari ini, iaitu mengimani baginda dalam keadaan baginda sudah tidak ada. Apabila berita kewafatan Nabi SAW dimaklumkan oleh Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman, iaitu wanita yang pernah menjadi penjaga, babysitter kepada Nabi SAW. Kita tahu cerita dia. Ummu Aiman panjang usianya pada waktu kewafatan baginda. Ummu Aiman seorang wanita tua yang masih lagi hidup pada masa tersebut. Bila dia mendapat berita tentang kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pergi beritahu, dia menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar tanya, mengapakah engkau menangis wahai ibu? Bukankah Muhammad itu telah berada di tempat yang lebih baik daripada beradanya dia di sini? Kata Ummu Aiman, yang menyebabkan aku menangis bukan yang itu, tetapi yang menyebabkan aku menangis ialah kerana apabila Muhammad SAW telah wafat,
bererti terputuslah wahyu buat selama-lamanya. Seorang wanita tua yang mempunyai pemikiran yang sangat tajam bahawa musibah paling besar pada wafatnya baginda ialah terputusnya wahyu buat selama-lamanya. So itu boleh menimbulkan rasa putus asa. Sahabat tak boleh nak membayangkan macam mana nak terus hidup tanpa Nabi SAW. Umar memberikan reaksi yang kita sedia maklum. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan keadaan dengan membacakan firman, dengan menyampaikan kata-kata dia. Dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati. Akan tetapi bagi siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Ya, lalu dibacakan ayat Quran, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lebih daripada merupakan seorang rasul yang sebelumnya telah ada rasul-rasul sepertinya. Afa in mata au qutil in qalabtum ala aqabikum. Adakah apabila Muhammad itu mati ataupun dibunuh, kamu mahu berpaling daripada ajarannya? Ya, sambung sampai kepada hujung ayat. Bila baca ayat tu, terdiam. Sahabat-sahabat terkejut. Ramai sahabat kata seolah-olah first time dengar ayat ini dibaca. Walau tahu dah ayat ini pernah turun, kerana terlalu kenanya ayat itu dengan situasi itu tadi. Jadi untuk kita pada masa ini, macam manakah sikap kita terhadap ketiadaan dan adanya dan tiadanya Nabi SAW? Tiada secara fizikal, tetapi ada dalam bentuk kekal adanya bimbingan, ajaran baginda SAW. Baik, ada beberapa perkara. Yang pertama, apabila baginda masih berada bersama dengan kita, adanya seperti tidak ada kalau adanya tidak dimanfaatkan. Maka adanya baginda dalam hidup kita ditandakan dengan kita merujuk kepadanya. Maknanya membaca sirah Nabi SAW, kenal baginda. Saya teringat forum bersama dengan Ustaz Don beberapa hari lepas, dekat kawasan perumahan kami. Dia kata, kalaulah dalam majlis ramai ni, Nabi SAW hadir dalam majlis kita ni, kenal tak? Boleh identify, oh, ya Rasulullah, kenal tak? Tak kenal kot. Tak tahu macam mana Nabi SAW. Sedangkan segala maklumatnya ada. Maka syarat pertama untuk merealisasikan adanya Nabi SAW adalah untuk kenal baginda. Baca sirahnya, syama'il tu, ceritakan wataknya orang macam mana. Sehingga dikatakan orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, orang itu memang bermimpi bertemu dengan baginda SAW, kerana pertamanya syaitan tidak boleh merupai Nabi SAW. Tapi syaitan boleh mendakwa, aku Rasulullah. Tapi orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi itu tidak akan tertipu, kerana dia kenal baginda SAW. Dia tahu itu adalah Rasulullah SAW. Maknanya, ia ada satu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sangat dekat dengan baginda SAW. Dan dekat macam mana? Dia membaca, dia meneliti, dia tahu serba-serbi. Wajah Nabi itu ke macam mana, cara jalan dia, cara berdiri, bahu dia macam mana, rambut dia macam mana, semuanya dirakamkan. So itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, malah ada setengah-setengah ulama hadis mengembangkan satu bidang hadis yang disebut sebagai illah di dalam hadis. Illah ini kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang kita tak boleh nak identify, melainkan orang yang kenal itu dia dapat kenal sebab dia terlalu kenal Nabi SAW. Maksud saya, hadis tu dia punya chain of narrator, siapa riwayat pada siapa, siapa riwayat pada siapa, siapa riwayat pada siapa, sampailah kepada Nabi SAW, telah ada maklumat. Sanadnya mungkin baik. Saya gunakan istilah layman lah, sanadnya baik. Kemudian ayatnya juga maknanya tidak ada bermasalah. Tetapi ada setengah-setengah ulama ni kerana dia sangat kenal dengan Nabi SAW, dia dapat mengesan something wrong somewhere. Maknanya baginda kalau dalam keadaan tengah marah, baginda tidak akan sebut ayat yang macam ni. Ini bukan ayat Nabi SAW. Ya? Maknanya dia dapat detect, oh,
Dan bila dikaji lebih lagi, memang betul. Maknanya ada tersilap, berlakunya kemasukan perkataan oleh perawi termasuk ke dalam teks hadis. Itu bukan perkataan Nabi, itu perkataan perawi yang termasuk. Macam mana kenal? Itulah ulama-ulama dalam ilmu illah, kecacatan dalam hadis. Kenapa dia boleh detect? Dia boleh detect kerana dia terlalu familiar. Macam kita lah, kalau baca lah, ya, dalam katalah kitab sejarah Melayu, walaupun bukan lah, ya, Arakian berkatalah, ya, hang jebat kepada tuah, "Hei tuah, kalau hang tera mai turun." Oleh kerana kita memang kenal orang Melayu ni, orang Arab yang mengkaji sejarah Melayu, dia cubalah dok terjemah google.com translation tu kan, apa dia, hang tuah kalau hang tera mai turun. Tak dapat apa, tapi sebab kita memang sangat kenal orang Melayu, cerita ni berlaku di Melaka, tapi cakap ni macam Sungai Petani je bunyi dia kan, so maknanya there must be something wrong ni. Oh, memang betul ada masalah berlaku, ya. Ada pula khutbah, ya, ceramah pidato-pidato yang menghina keluarga Nabi SAW yang diungkapkan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah. Masya Allah, ya, teruknya kita baca semua. Tapi kerana orang tu terlalu mahir bahasa Arab, dia dapat kesan, ini bukan bahasa Arab Bani Umayyah, ini bahasa Arab zaman Abbasiyah. Orang Bani Umayyah tak cakap macam ni. Ini bahasa orang 200 tahun kemudian. Bila cek balik, sebenarnya tidak benar. Khutbah itu khutbah yang dicipta 200 tahun kemudian untuk memfitnah orang yang 200-300 tahun sebelumnya. Contohnya. Jadi, bila kita katakan Rasulullah ada bersama dengan kita, sudah tentulah saya kena sebutkan di sini, tuntutan besarnya ialah berselawat. So bila sebut Rasulullah, tak payahlah sebut kuat-kuat pun tak apa, sebut kuat pun tak masalah, alhamdulillah, tapi maknanya kita membalasnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang saya ambil contoh yang kedua, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tahap, kalau kita baca sejarah kerajaan Daulah Osmaniyah, ya, saya tengah cuba melazimkan menyebut Daulah Osmaniyah rather than Turki Osmaniyah, ya, kerana semasa belajar di UIA banyak baca literature bahasa Inggeris daripada barat, sebab di bawah social science, jadi saya banyak sebut di Ottoman Turks dan sebagainya. Jadi bila nak pergi Fakulti Pengajian Islam ni, saya nak tukar lidah ni kepada Daulah Osmaniyah rather than menyebut Turki Osmaniyah, ya. Jadi kalau kita baca sejarah Daulah Osmaniyah, khalifah-khalifah, kalau sultan-sultan, kalau ada surat datang daripada Haramain, ya, adalah pemimpin kabilah mana-mana daripada Mekah, daripada Madinah menghantar surat kepada sultan. Kalau sultan tahu sahaja surat itu datang daripada Mekah, maknanya kita akan jumpa catatan yang banyak menceritakan Sultan-Sultan Osmaniyah ni akan pastikan dia ambil wuduk dulu, kemudian dia ambil surat tu, dia cium surat tu dulu, baru dia buka baca. Dan kalau ditanya kenapa, dia kata pada surat ini ada debu-debu daripada tanah perkampungan Nabi SAW. Betapa respeknya mereka dengan Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari apabila nak memasukkan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ambil wuduk, solat, hajat, pastikan berada dalam keadaan baik, pakai minyak atar cantik-cantik dah dulu, barulah buat keputusan untuk masukkan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kerana begitu mereka memuliakan dan begitu sensitif dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbeza sedikit dengan kebiasaan kita pada hari ini. Ya, bila kita nak sebut kita tak ada rasa apa, macam manakah ada Nabi cakap hari tu? Ya, ada Nabi cakap hari tu. Siapa dia Nabi tu? Kan, jiran sebelah rumah? Kan, office mate? Dan kata tu, ada tak apa benda ke Nabi cakap hari tu? Contoh, maknanya tidak ada adab tu. Tidak. Bagaimanakah kita nak mendapat syafaat daripada Nabi SAW? Rasulullah kenal kita sebagai umatnya di mahsyar yang tak berapa banyak manusia pada masa itu nanti. Dalam keadaan kita sendiri begitu sifatnya kepada baginda SAW. Jadi kita adjust, walaupun ada setengah-setengahnya, cara kita meraihkan keberadaan Nabi ni cara-cara yang tak berapa betul, cara bid'ah sikit lah. Contohnya, kawan saya cerita, dia berdakwah di Daristan. Ya, Daristan ni dekat area-area Chechnya,
Chechnya kat mana? Ya, dekat area-area kawasan Georgia antara Turki dengan Soviet Union, ex-Soviet Union kat atas tu lah, ya, kat Laut Hitam tu. Kat mana? Carilah sendirilah dalam peta kan, ya. Kawasan-kawasan tu. Penduduk-penduduk di kawasan Dagestan ni, apabila mereka dengar sebut nama Nabi, kerana mereka ni sangat sayang dan hormat baginda SAW, maka mereka ni akan berdiri. So bila ceramah kan, maknanya paigambar, sebut je paigambar tu Nabi lah kan. So dalam bahasa Turki, sebut je paigambar, semua berdiri. Tu duduk balik. Paigambar berdiri. Susah nak ceramah kan. Jadi kawan saya ni macam mana nak buat? Tu antara hikmah yang dia share lah. Dia orang baru datang buka sekolah, ya, dekat kawasan tersebut. Ni ex Soviet Union, so baru nak suburkan balik Islam pada masa itu. Jadi dia pun berdiri sekali dengan orang kampung lah. Bila sebut je paigambar, berdiri. Lama-lama bila dah mesra tu, dia pun bagilah cadangan. Dia kata sebenarnya lebih bagus kalau sambil kita berdiri kita selawat. Ya. Paigambar sallallahu alaihi wasallam. So bila dah biasa selawat ni, lepas tak tahulah berapa bulan ke apa ke, dia kata sebenarnya selawat ni duduk pun boleh. Jadi berdiri tu selesai, selawat tu dapat dikembangkan. Maka tumpaslah satu bid'ah dan tertegaklah satu sunnah. Tapi dia memerlukan kepada pendakwah untuk ada kesabaran pada menyantuni masyarakat untuk mengubah apa yang dia nak ubah kan. Baik, cuma saya teringat kepada ayat ini, baru sentuh ayat ni, berapa nak habisnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau engkau ada bersama-sama dengan mereka. Janji Allah Ta'ala ialah Allah tidak akan mengazab satu kaum yang di dalam kaum itu adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kepada pensyarah saya masa belajar di Jordan tu, siapa pula lah nama tak ingat saya, marah pula nanti kan. Apa ni, dalam subjek fiqh sirah. Dia kata walaupun Abdul Muttalib itu ada ungkapannya yang tersendiri tentang perbualan antara dia dengan Abrahah. Ya, masa Abrahah nak serang, Abrahah rampas unta milik penduduk Mekah. Abdul Muttalib minta supaya maknanya serahkan balik harta semua benda ni lah. Maknanya Abdul Muttalib tak kisah langsung dengan Kaabah. Jadi sampai Abrahah ni tidak faham kenapa yang Abdul Muttalib risaukan ialah unta dia, harta penduduk Mekah semua dan sebagainya lah, tapi tak kisahkan Kaabah. Sedangkan motif utama Abrahah datang menyerang Mekah itu ialah kerana kemarahan dia terhadap Kaabah itu. Dia nak membina satu bangunan lain di tempat dia untuk divert ya pilgrim jemaah haji ni pergi ke Yaman rather dan pergi ke Mekah. Jadi kata Abdul Muttalib, maknanya harta itu harta aku, jadi aku kena lindungi dia. Kaabah tu tak apa, dia ada Tuhan dia, Tuhan dia akan melindunginya, kata Abdul Muttalib lah. Tetapi kata pensyarah saya ni semasa mengulas ayat ni, dia kata tuan-tuan dan puan-puan bayangkan Mekah pada masa itu, Kaabah tu dikelilingi oleh lebih 300 berhala. Orang tawaf dalam keadaan telanjang. Maksudnya betapa teruknya keadaan di Mekah pada masa itu. Tapi bila Abrahah datang nak serang, Allah lindungi Mekah dan Allah hancurkan Abrahah. Pada hari ini umat Islam disembelih, diseksa, diperlakukan. Kalaulah orang Mekah yang penyembah berhala tu Allah boleh selamatkan, kenapa Allah tidak lakukan perkara yang sama untuk selamatkan kita dan saudara-saudara kita? Itu soalan dia lah. Soalan dia. Maka salah satu daripada sisi pandangnya, saya ingat pensyarah saya itu dikaitkan dengan ayat ini. Sebab ayat ini meletakkan perjanjian bahawa tidak ada satu kaum itu akan musnah kalau Muhammad ada bersama dengan mereka. Walaupun orang yang berada di Mekah pada masa itu adalah orang Arab jahiliah, tetapi pada batang tubuh mereka itu, yakni pada tubuh salah seorang daripada keluarganya itu, adanya benih keturunan yang akan jadi Nabi SAW. So his presence, his existence is justified.
He was there. Nabi SAW ada di situ. Yang bakal lahir memang tahun itu pun baginda SAW lahir. Maka diselamatkan. So maknanya pada hari ini bencana, musibah yang menimpa umat Islam, salah satu daripada sisi pandang yang kita nak tengoknya ialah ia menjelaskan mungkin Rasulullah SAW tidak ada bersama dengan kita. Kita ni Muslim, tapi Islamnya kita tak macam Islam Nabi SAW. Kita ni mukmin, tapi mukminnya kita tak ikut macam mana akhlak Nabi SAW. Dan kalau kita ikut satu benda, kita tinggalkan satu benda yang lain. Solat kita betulkan solat, biar solat kita physical movement macam solat Nabi SAW. Tapi hati kita sombong, tak macam hati Nabi SAW. Akhlak kita tidak seperti akhlak baginda SAW. Maka keberadaan dengan baginda ini hendaklah dilihat daripada satu sudut inilah. Baik. Itu saya tinggalkanlah, saya tak nak elaborate panjang sangat. Tak ada apa nak panjang pun, memang hak tu je lah ya. Minta maaf tuan-puan, nampak memang ya ngantuk semua. Dan bagi yang belum makan tu, saya kalau saya tahu tadi saya bagi nasi, saya tak sepatut makan nasi sebenarnya, tapi tadi lapar nak makanlah nasi tadi kan. Patut bagi kat peserta lah kan. Maknanya insya-Allah adalah tu nanti sikit lagi dia punya ni. Mana-mana yang ngantuk-ngantuk tu buatlah sesuatu. Saya tak apa pandai nak suruh loncat-loncat ke apa kan ya. Maknanya kita nak perhabiskan ni. Kita pergi pada ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka dijadikan berkeadaan demikian. Oh, maafkan saya, ada sedikit bahagian dalam ayat ini yang kita nak sentuhkan. Maknanya dalam ayat ini disebutkan tidak perlu kepada semua benda nak suruh Rasulullah terangkan. Tetapi Allah telah jadikan hati kita itu ada satu sifat yang functioning untuk membantu kita menilai buruk dan baik dalam kehidupan. Iaitu apabila Allah jadikan hati kita, ya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah telah menjadikan hati kita ni suka kepada iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiaskan hati kita dengan iman, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan, dan menjadikan hati kita ini benci kepada kefasikan, keburukan dan kehinaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Meaning that dalam mematuhi Nabi SAW, tidaklah sampai semua benda nak kena Nabi terangkan. Ada benda-benda itu yang kita boleh buat penilaian sendiri melalui hati kita yang mendapat petunjuk. Macam mana hati dapat petunjuk? Hati yang suka pada benda baik, benci kepada maksiat. So ada hadis yang lain menceritakan, menjelaskan kepada kita, baginda memberitahu bahawa hati ini suka kepada kebaikan, itu namanya kebaikan. Manakala dosa pula mahaka fis sadr, apa yang mendatangkan rasa gelisah dalam hati. Bila nak buat dan kamu tidak mahu manusia tahu. So bila kita nak buat satu benda, hukum tak tahu ni, tapi sedap-sedap hati je nak buat. Lepas tu, adakah orang tahu ni? Kalau ada macam tu, insya-Allah 90% dosa lah tu. Maksudnya kan ya. Ada kombinasi dua tu, bila nak buat rasa tak sedap hati, lepas tu kalau boleh jangan orang tahu, maknanya itu dosa lah. So insting tu ialah insting yang jangan dinafikan. Bila ada rasa macam tak kena ni, jangan dinafikan. Maknanya gunakan itu sebagai panduan. Supaya bukan semua benda nak kena cari Quran dengan hadis. Ustaz, berdasarkan kepada kehendak syaraknya, berapa kali saya boleh SMS tunang saya ya semasa tempoh pertunangan kami yang menepati hukum syaraknya. Macam mana saya nak jawab? Kan? Berdasarkan kepada hadis yang mana? Kan berapa 40 kali ke dalam sebulan ke? Pertama sekali dia, kalau dulu boleh juga saya jawab, maknanya bergantung pada telco anda lah, apa package yang anda ambil kan ya. Kemudian sekarang ni dah pakai yang free pula, WhatsApp dengan Viber ke contohnya, Skype ke, macam mana nak jawab? Jadi benda-benda macam tu janganlah tanya macam tu, berapakah dari segi islamiknya, berapa jumlah SMS. Yang itu gunakanlah ni. Hati suka pada kebaikan, benci kepada kejahatan. Tapi benda tu kena dipupuk lah. So maknanya bila nak SMS, tak ada apa-apa saja SMS. Assalamualaikum, lama tak dengar khabar. Okey ke? Study okey? Mak ayah kat kampung okey ke? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah saya kat sini pun okey. Kalau ada apa-apa beritahulah ya, insya-Allah. Okey.
Tak ada apa-apa. 3 SMS je. Selepas sebulan tak SMS. Contohnya lah kan. Lepas tu ada benda pula nak bincang. Nak bincang hantaran, nak bincang tarikh kahwin, nak bincang apa semua. Takkan 3 SMS juga. Ringkas saja. Sekarang okey, tamat. Ya, 3 SMS. Bantailah kalau telefon 2 jam pun tak apa. Kalau 2 jam itu 2 jam yang justified. Ada benda nak kena bincang semua. Tak apa. Okey, 10 minit ibadah, setengah jam lara, 1 jam maksiat, 2 jam bid'ah. Ya, katalah contohnya itu. Maknanya kita guna insting. Hati sendiri tahu. Bila buat tu rasa tak sedar hati, maknanya dah lebih lah tu. So maknanya stop lah. Jadi maknanya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberitahu kita ada beberapa benda yang bila Nabi tidak buat keputusan, itu adalah satu rahmat untuk kita. Macam kes yang berlaku pada seorang sahabat. Rasulullah SAW sedang mengajar tentang haji. Rasulullah kata haji ini wajib ke atas orang-orang yang man istata'a ilaihi sabila, yang ada kemampuan untuk haji. Tiba-tiba mari seorang tanya, tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Saya diam. Tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Tanya lagi tu. Tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Rasulullah kata, kalau aku kata ya, jawab tiap-tiap tahun lah wajib. Maknanya lebih kurang tu bahasa saya kan. Maknanya kalau sekiranya ada setengah-setengah benda yang bila Rasulullah tidak sebut, maknanya itu adalah ruang untuk kita membuat pertimbangan sendiri. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya beberapa kali berkongsi pendapat dengan beberapa orang sahabat. Kita kena berhati-hati dalam era-era nak extra guideline daripada Quran dan hadis. Kita kena ada extra caution tentang peraturan ini. Maksudnya, kalau ada benda yang Nabi SAW diamkan, ada setengah-setengah benda yang tak ada langsung disebutkan oleh baginda SAW, adakah itu memberikan erti kata bahawa benda itu tidak boleh dibuat? Kalau ianya ibadah khusus, ya, Rasulullah tak pernah buat macam tu, maka kita jangan pandai-pandai nak buat. Itu pun masih ada beberapa ruang yang kita kena consider. Contohnya, ya, selepas daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, baginda menceritakan kepada Bilal bahawa Rasulullah mendengar bunyi tapak kasut Bilal di syurga. Jadi baginda tanya Bilal, apa amalan kamu yang menjadikan kamu begitu? Jadi Bilal pun tidaklah begitu jelas apa benda istimewa yang dia buat, kecuali satu je lah. Bilal ni dia mendisiplinkan diri dia. Setiap kali dia ambil wuduk, lepas ambil wuduk dia akan solat 2 rakaat. Tak, Nabi SAW tak pernah ajar lepas ambil wuduk maknanya ada solat sunat 2 rakaat. Tak ada. Tapi Bilal menjadikan kebiasaan dirinya, kalau dia berwuduk dia akan solat. Dan baginda maknanya tidak membantah apa yang dibuat oleh Bilal. Maknanya ada sedikit ruang. Bukanlah kalau kata totally, kalau tak ada dibuat oleh Nabi SAW memang definitely salah, bid'ah, tertolak. Kena berlapik. Berlapik sedikit. Ya, kerana baginda ada begitu. Tetapi dalam bab muamalat, maksud saya muamalat bukan muamalat maliyah, bukan muamalat keuangan harta ni. Maksud saya sosial. Kalau kita tak pernah dengar Nabi SAW buat begini, kita tak pernah dengar Nabi buat begini, adakah itu bermakna benda itu dilarang daripada kita melakukannya? So kita kena berhati-hati. Sebab kerisauan saya dalam topik wa'lamu anna fikum Rasulullah, kita pada hari ini menggunakan nama Nabi SAW untuk menzahirkan kebaikan apa yang kita cadangkan itu, which is dengan niat yang sangat baik. Tetapi saya khawatir, saya jalan dekat rumah saya nampak ada iklan didik cara Nabi. Maksud dia itu adalah statement yang bagus untuk mengajak orang kepada ajaran baginda SAW. Tetapi bila diletakkan bahawa didik cara Nabi, ya, urus cara Nabi, itu ayat kita, saya takut sikit lah dengan statement yang begitu, kerana dia ada therefore. Oleh itu, kalau ini didik cara Nabi, kalau yang macam ni bukan cara Nabi ke? Bertentangan dengan cara Nabi ke? Sebab itu saya sebutkan tadi, Al-Imam Al-Bukhari nak memasukkan satu hadis dalam Sahih Bukhari pun begitu teliti. Ya, melihat, meninjau sebelum membuat keputusan, masukkan hadis ini dalam benda ini.
Dan bila bagi dia sebut dalam hadis mutawatir yang sangat banyak disebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min annar. Barang siapa yang mendustakan aku, ya, menyebut sesuatu tentang aku yang tidak benar, maka tersedia muta'ammidan, dengan sengaja, maka baginya neraka Jahannam. Di zaman Nabi SAW, bukan zaman Nabi, maka saya zaman awal Islam dulu, ada orang dusta Nabi dengan niat yang suci. Contohnya, orang-orang yang mencipta hadis-hadis yang palsu tentang fadilat surah. Baca surah ni dapat ni, baca surah ni dapat ni. Ada seorang tu nama dia Nuh bin Maryam dalam sejarah. Ya, bila orang tegur, kenapa buat begini? Dia kata, aku bukan berdusta ke atas Nabi, aku berdusta untuk Nabi. Kata dia. Maksud dia berdusta supaya orang ikut ajaran Nabi SAW. Tetap benda tu ditegah oleh agama. Jadi kita hari ini kalau nak buat kenyataan, perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Benda ini tidak ditemui lakukan oleh Nabi. Saya takut sikit dengan statement tersebut. Pertamanya, sebanyak mana kita dah baca hadis Nabi SAW. Maka untuk membuktikan satu benda Rasulullah buat adalah lebih mudah berbanding dengan membuktikan Rasulullah tak pernah buat satu benda. Ya, sebab secara positif dan negatif. Yang ini ada dalilnya, dibuktikan. Yang ini you kena baca semua dan baru you boleh kata Rasulullah tak pernah buat macam ni. Dan kalau memang Rasulullah tak pernah buat macam itu, adakah bermakna kalau melakukannya salah? Itu satu lagi persoalan. Maka kita kena berhati-hati dalam memakai perkataan Nabi SAW dalam apa-apa brand dan produk. Maknanya, sebab di sini kena ada sedikit humbleness. Sebab tu dalam program Akademi Sinergi juga, saya berkira siri ibrah daripada Al-Quran sudah berpada. Saya tak berani nak meletakkan tajuk kajian intensif, ya, tafsir, ya, surah Al-Hujurat. Tambah-tambah lagi lah pula PowerPoint ni malam tadi baru siap. Ya, lagilah nampak maknanya sikit je sebenarnya benda yang telah kita buat. Maka jangan kita cairkan khazanah Islam yang besar itu kepada simplicity kita, menjadikan kita simplistik. Ya, mudah sangat kita nak membuat begini, begitu, conclusion. Okey, ya. Ke depan sikit, kalau apa-apa soalan nanti kita share. Dalam ayat yang berikutnya, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa sumber iman kita yang sebenar-benarnya, apabila kita ni beriman, kita mendapat petunjuk dari, kita berada dalam keadaan Muslim, sebenarnya itu adalah merupakan satu kurniaan daripada Allah. Jadi sebab itu kita kena mensyukuri sangat-sangat. Antara banyak-banyak besar nikmat yang ada dalam hidup kita ialah nikmat menjadi orang-orang yang beriman. So it goes back kepada kita lah. So do we feel happy, blessed being believers, Muslim? Adakah kita rasa gembira menjadi seorang Muslim? Soalan itu perlu ditanya daripada semasa ke semasa. Kerana ada masa-masanya kita akan rasa seronok jadi orang yang beriman. Ada masanya mungkin perasaan itu boleh terganggu atas faktor-faktor yang pelbagai. Doa-doa yang tak terjawab-jawab, satu demi satu musibah menimpa diri, apa nak tak dapat, katalah contohnya, macam-macam salah laku, buruk laku yang dilakukan oleh orang Islam. Ya, saya tertengok dalam dekat YouTube, ada satu video, terlupalah, lama dah saya tengok, tapi lebih kurang video tu dia menunjukkan tentang orang Islam ni buat perangai tak senonoh lah. Buat perangai tak senonoh, tujuannya ialah untuk beritahu kepada rakan-rakan non-Muslim bahawa kita juga cool macam korang. Maksud dia, kita orang ni taklah skema sangat, kita orang ni taklah macam alien, totally alien, tapi kita orang pun berdosa juga. Maksud dia cerita, kita orang taklah baik sangat, maksud itu. Ada orang buat macam tu. Ya, maksud dia untuk letakkan itu. Pertama sekali memanglah salah. Kedua, you tak capai pun mesej. Tak ada siapa yang nak hormat dengan kita kerana kita ni sama teruk macam orang. Ini adalah era orang respect kepada orang yang ada prinsip. Kalau misalnya pelajar-pelajar yang belajar di luar negara tu, kalau dia keluar daripada kelas kerana nak pergi solat, itu akan lebih dihargai
dan dilihat istimewa berbanding dengan orang yang desperado menukar dirinya nak jadi macam orang sana. Regardless lah you buat macam mana, you blondekan rambut, you pakai contact lens biru, yo seluar ke apa, jalan bersepah ke apa ke, you tak mungkin menjadi sebahagian mereka sebab you memang bukan sebahagian mereka. Tapi orang akan hormat if you be yourself. Dengan prinsip. Kerana sekarang ni krisis manusia mencari pegangan hidup. Orang mencari orang yang hidupnya ada bawa prinsip. Maka diletakkan dalam ini sebagai orang kata merangsang kita bahawa nikmat iman dan Islam itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah SWT. Bersyukur sangat kita kerana Allah berikan petunjuk pada kita. Walaupun kita masih banyak kekurangan, tapi kita berada di atas jalan yang kita yakin inilah jalan yang benar, yang Nabi SAW mahu kita berada di atas jalan ini. Okey. Ya, ada sedikit Asmaul Husna tu saya skip. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam ayat yang ke-9. 9 ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua kelompok daripada orang-orang yang beriman itu perang memerangi antara satu sama lain, maka damaikanlah di antara kedua-duanya. Ya, dan jika salah satu daripadanya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Ya. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, serta berlakulah adil kamu itu dalam semua perkara, kerana sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Kalau dipatah balik kepada asbab turunnya ayat ini, mungkin dia lebih straightforward berbanding dengan aplikasinya pada hari ini. Ya, kerana sebab turunnya ayat ini dia berlaku dalam satu peristiwa apabila baginda SAW nak pergi berjumpa dengan ketua orang-orang munafik di Madinah, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Baginda nak pergi jumpa dengan Abdullah bin Ubay ini, baginda pergi jumpa dalam keadaan baginda menaiki keldai. Ya, keldai tak boleh dimakan tapi boleh ditunggang lah. Ya, memang itu dia punya function dia, menunggang keldai. Jadi apabila baginda menunggang keldai nak pergi jumpa dengan Abdullah bin Ubay, tuan-tuan dan puan, sebahagian mungkin familiar, sebahagian mungkin tidak familiar bagaimana Abdullah bin Ubay menjadi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini Mekah di Madinah sebelum baginda datang, berlaku peperangan, ya, Aus Khazraj, perang. Jadi masyarakat sudah lebih kurangnya ada satu perancangan untuk melantik Abdullah bin Ubay menjadi wakil rakyat lah, menjadi ketua. Dan ketika mana dia tengah prepare diri dia untuk menjadi ketua, tiba-tiba baginda sampai dan bendanya beralih kepada Nabi SAW, dan itu menimbulkan rasa tekilan yang sangatlah apabila tidak terlantik. Ya, maknanya menyebabkan di situ bibit-bibit orang kata nifak, permusuhan itu menebal. Jadi bila baginda datang dengan kaldai, Abdullah bin Ubay telah berkata dalam nada yang menghina kepada Nabi SAW dengan katanya, jauhkan diri daripada aku kerana bau keldai kamu itu terlalu busuk. Ya, maksud dia Abdullah bin Ubay ni orang pangkat tinggi lah, ya. Apa datang ni keldai busuk lah. Ya. Jadi bila Abdullah bin Ubay sebut begitu, salah seorang daripada sahabat yang hadir daripada golongan Ansar telah marah kepada Abdullah bin Ubay dengan katanya, dia kata sesungguhnya najis kaldai itu lebih wangi daripada kamu. Ya, dia menyebut itu. Maka pengikut Abdullah bin Ubay telah marah dan telah berlakulah pergaduhan pada masa tersebutlah. Ya, pukul memukul sesama mereka, kesan daripada provokasi yang berlaku tadi. Dan disitulah turunnya ayat ini. Tetapi turunnya ayat ini sangat-sangat memuhasabahkan diri kita, sebab pergaduhan yang berlaku itu adalah di antara sahabat Nabi dengan golongan munafik. Ni bapa segala munafik ni.
Tetapi ayat itu kata apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila berlakunya peperangan di antara dua golongan yang beriman, maka hendaklah didamaikan antara keduanya. Walaupun sebenarnya pergaduhan itu berlaku di antara sahabat dengan orang-orang munafik. Tetapi di sinilah saya merasakan, melihat ya tuan-tuan dan puan, betapa tingginya nilai syahadah. Bahawa apabila syahadah itu telah diungkapkan, hatta kelompok yang melampau itu, yang biadab dan kurang ajar itu adalah merupakan orang yang melakukan kesalahan, tetapi dikekalkan konteks pembetulan mereka itu dalam konteks mukmin versus mukmin, dan bukannya mukmin versus munafik. Jadi itu saya katakan tadi, bahawa di zaman Nabi SAW turunnya ayat ini straightforward. Bagaimana aplikasi dia dalam kehidupan semasa? Saya tak dapat membaca pemikiran tuan-tuan dan puan lah, tapi pemikiran yang ada dalam kepala saya ni, isu ini akan aplikasi perkara ini sudah tentu akan timbul kepada aspek ketegangan politik yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi susahlah saya nak menama-namakannya. Ya, tak ada dah seminar lepas ni kot kan. Tapi maknanya dalam kita nak mengendurkan sama ada daripada A ke B, B ke A, alif ke ba, ba ke alif, satu perkara yang kita tidak boleh lupa berdasarkan kepada ayat ini, bahawa ini satu isu besar yang berlaku di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman. Tanpa menafikan dalam kes yang dirujuk dalam kes sahabat ini, kes ini adalah di antara sahabat dengan munafik. Maknanya munafik ialah sebuah kemunafikan, tetapi iman adalah sebuah iman. Iman mesti diiktiraf sebagai iman, kemunafikan tidak boleh dinafikan adanya kemunafikan. Maka kemunafikan itu memerlukan kepada sifat berjaga-jaga, tetapi masih pendekatan dalam bentuk mukmin sesama mukmin. Macam mana nak buat tu? Susahnya. Saya pun tak tahulah. Macam saya sebut awal tadilah ya. Masyarakat kita sangat membimbangkan dalam kes yang seperti ini. Tetapi tak apalah. Yang kita nak tekankan di sini, apabila berlakunya benda ni, maka hendaklah ditundukkan. Maka apabila ada satu daripada kelompok ini yang bersifat melampaui batas, ya, faqatilul lati tabri hatta tafi'a ila amrillah. Mana-mana yang setelah cuba didamaikan, jangan menyeksa orang-orang yang beriman, jangan menyakiti sesama orang-orang yang beriman. Tapi masih ada lagi satu kelompok yang bersifat melampau, maka kalau dalam konteks faqatilul lati tabri, maka hendaklah mereka itu diperangi. Ayat dalam ini diperanginya lah, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia tu balik kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi maksudnya aplikasi pada hari ini ialah apabila ada dua kelompok yang bercakaran dan kedua-duanya adalah orang-orang yang beriman. Kelompok yang mahukan kebaikan, ya, kelompok yang mahukan kebaikan mestilah memikirkan apa-apa tindakan yang dia nak buat, mestilah tindakan yang menarik orang itu datang balik kepada perintah Allah. Itu tanda kita orang beriman, iaitu kita nak selamatkan orang beriman yang lain supaya dia datang kepada Allah, bukannya mencampakkan dia ke neraka. Sampai ada orang sebut, dia kata minta lah, saya tak sebut lah tu, janganlah yang pemimpin tu bertaubat, janganlah bagi dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, habislah, selesai kat dunia kan. Tak boleh nak bawa ke akhirat, memang nak tengok dia masuk neraka sebab jahat sangat. Ya, tu dah marah sangat lah tu. Ya. Jadi maksudnya tak boleh lah macam tu. Maksud dia, kita ni walaupun kita sangat-sangat marah, tindakan kita mestilah tindakan yang macam mana jahat pun orang itu, selagi mana dia tu orang-orang yang beriman, walaupun dalam tahun 2012 tang mana imannya dia tu. Ya, kat pengenalan dia iman, CJ Kafar dia kata dia masih iman, cukuplah tu.
sikap kita kepada dia mestilah sikap yang fikir macam mana nak tarik dia balik kepada mentaati Allah. Dan ini ada kaitan dengan ayat yang berikutnya. Dalam erti kata yang lain, respon kita kepada kemungkaran tidak boleh dalam bentuk respon yang mencetuskan kemungkaran yang lebih besar. Dan kerana itulah Al-Quran duk datang, duk ulang banyak kali, kejahatan jangan balas dengan kejahatan yang sama. Kerana apakah mungkin boleh kita katakan pada hari ini, ya, kita katakan pada hari ini, orang-orang yang jahat dalam masyarakat kita, sebahagian daripada punca kejahatan mereka adalah kerana orang baik sedang bekerja keras untuk menjahatkan orang-orang jahat itu, bukan ke arah untuk membaikkan dia. Soalan yang kita betul, sama ada makro ataupun mikro. So kalau kita cikgu sekolah, kita mak bapak, sekolah kepada anak-anak, kita pemimpin komuniti masyarakat, kalau misalnya ada berlakunya satu kelompok yang sangat teruk, katalah mak rempit ke apa, kadang orang kita kan senang sebut kan, tak apa, humban je lah longkang, masa je kalau sebut itu. Iyalah, anak orang kan. Kalau kamu pergi cek-cek orang tu, tengok anak kamu ada situ, campur longkang, tak kena kat kita, sedap kita cakap kan. Katalah artis-artis semua mengajar orang pada neraka Allah SWT. Sebut itu. Ya, sebab tak ada artis dalam family you. Kalau dalam family you seorang tiba-tiba muncul dalam Akademi Fantasia dan dia masuk dalam grup tu, will you consider your statement? Reconsider your statement? Jadi maksudnya kita di sini, bila ada di kalangan sesama orang-orang yang beriman ini ada orang yang salah, zalim, jahat, menindas, menyakiti, menyeksa, memang kita marah, ada tindakan perlu dibuat, tapi tindakannya hatta tafi'a ila amrillah. Tindakan kita mesti tindakan yang tarik dia balik kepada Allah, bukannya menyempurnakan kejahatan dia. Biar jahat betul-betul. Sebab bila Allah hukum dia, tak ada orang dah mempertikaikannya. Ya, gitu. Emosional sikit saya lah, walaupun saya dah dapat surat saman 2 minit, tinggal 1 minit. Ya. Kenapa? Hadis tu saya dah sebut tadi dah, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, memaki hamun seorang muslim adalah satu kefasikan, ya, dicela oleh Allah SWT, dan membunuhnya adalah kufur. Bukan maksudnya bunuh, bila berlaku fiqahnya, bila seorang muslim bunuh seorang muslim, dia murtad keluar Islam, tidak. Kerana disebutkan kufrun di sini, maknanya seorang muslim tidak akan bunuh seorang muslim. Kalau seorang muslim bunuh seorang muslim, muslim itu telah melakukan satu perbuatan yang supposedly perbuatan itu hanya logik dibuat ialah orang-orang yang kafir. Maknanya dia ialah seorang muslim yang melakukan perbuatan orang-orang kafir. Bukan dia jadi kafir, keluar daripada agama. So kita kena hati-hati dalam statement tersebut. Jadi hadis ini menyedarkan kepada diri saya lah, dan juga pada kita semua, dalam kemarahan kita terhadap pelbagai konflik yang berlaku dalam masyarakat. Terutamanya saya tidak dapat berdalih-dalih, terutama dalam aspek politik. Perlu kembali kepada reference akhlak kita lah, dalam menyatakan mana yang betul dan mana yang salah. Okey, sebab kita nak berehat sekejap kan, ya? Saya flash dululah ayat untuk melengkapkan bahagian ini. Kenapakah semua benda yang perlu dibuat? Allah menegaskan dalam ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama al-mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka hendaklah diislahkan, diperbaiki antara saudara-saudara tersebut. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Baik, saya insya-Allah akan detailkan sikit selepas ini, sikit pada ayat ini, tapi kita tengoklah sedikit video klip yang saya sediakan tadi untuk menutup ni. Video klip ini adalah merujuk kepada mana wire tadi? Oh, sini. Baik. Merujuk kepada perbalahan yang berlaku di sebuah kampung. Ya, sebab dalam kampung kita ni memang kita mudah gaduh-gaduh sampai kita terlupa kita orang-orang yang beriman, ya. Pasal telur ayam 7 keturunan tak bertegur.
Kamu jangan kawan orang sebelah tu. Tahu, toknya dulu. Yang gaduh tok. Sampai ke cucu tak boleh kawan. Ya, begitulah mudahnya kita bermusuhan, dan permusuhan itu diburukkan lagi kalau di negara Arab, masya-Allah lah. Ya, orang Palestin dengan orang Kuwait, ya, orang Emirates dengan orang Saudi dengan orang Jordan dengan orang Iraq. Satu bak dah, negara versus negara. Orang Iraq, orang Jordan pula, Jordan Utara, Jordan Selatan. Ya, lepas tu yang Jordan Selatan pula, yang kabilah ni dengan kabilah ni, ada je benda-benda yang menyebabkan kita ni maknanya berpecah. Ya, dan di dalam masyarakat kita juga kadang-kadang itulah, saya main bola itu bagus kerana bola itu riyadhah, tetapi di sisi bola juga ada culture, dan culture tu yang tak berapa bagus. Culture yang menjadikan Malaysia dan Indonesia bermusuhan. Nasib baik bibik tak mogok hari tu. Ya, kalau bibik mogok kan tak tahu nak buat macam mana kan, ya, bila Indonesia kalah kan, ya. Maknanya benda-benda macam tu kan. Padahal apa ke bendanya? Sepak bola bergaduh satu Nusantara. Tak masuk akal, tapi tak boleh nak cakap. Kalau cakap tu macam poyo. Kalau saya tulis dekat Facebook, benda lah korang-korang ni gaduh kan pasal bola ni, nak sangat bola sepak, beli seorang sebiji simpan kat rumah. Kata tu. Oh, kau diamlah ustaz, tak campur bola sudah senyap, kaki bangku apa semua. Maknanya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi impact dia besar. Tanyalah pelajar Malaysia yang belajar dekat Indonesia. Kalau berlaku sesuatu, keluar berita seorang pembantu rumah dirogol oleh 3 orang polis, tak lena pelajar di sana tu. Kan? Maksud dia terutamanya dekat sebelah sana lah. Fracture. Ya, sehingga kita terlupa innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Petikan daripada filem Sang Murabbi. Surya apa? Ya Islam lah. Dulu sekolah di mana, Mas? Pesantren. Subhanallah. Berarti ngerti isi Al-Quran? Ya, kalau diingat-ingat ngerti. Allahu Akbar. Berarti tahu isi surat Al-Hujurat ayat 10. Allah mengatakan kita sesama muslim itu bersaudara. Kita dilarang saling memusuhi. Dahulu ketika risalah Al-Islam ini belum datang menyapa suku-suku bangsa di Arab sana, mereka saling bertentangan, saling mengkhianati, saling memusuhi. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW membawa risalah Allah ini. Allah mempersatukan hubungan orang-orang yang beriman dari bangsa manapun. Allah nggak peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia bangsawan atau mantan budak, apakah dia komandan atau bawahan sekalipun. Makanya Allah meminta kita untuk santun, lembut kepada sesama muslim, tapi kita tetap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi tidaklah pantas kalau kita menyakiti hati, jasad orang muslim, apalagi memusuhi sesama orang Islam, apalagi berkeinginan memberangus semua kegiatan-kegiatan orang Islam. Sementara kita, saya had tu ialah yang sepenuhnya beli sendirilah ataupun tengok kat YouTube. Apabila Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwah, ingatkan kembali kehebatan Islam ialah pada menamatkan permusuhan ratusan tahun di Mekah, di Madinah, antara Aus dan Khazraj, ya, dengan manipulasi Yahudi dan sebagainya. Kekuatan yang ada dalam Islam boleh menamatkan permusuhan. Maka kalau kita meninggalkan kekuatan itu, meninggalkan ukhuwah, meninggalkan keupayaan Islam menumpaskan kejahatan, bermakna kita telah meninggalkan satu modal besar, makna besar dalam diri menjadi orang-orang yang beriman. Dan bagaimanakah benda ni nak dilaksanakan? InsyaAllah kita sentuh dalam ayat berikutnya selepas kita berehat seketika, iaitu pada ayat yang ke-11 yang sedikit ekstra penjelasan dia untuk memanifestasikan mesej utama daripada surah Al-Hujurat ini. InsyaAllah saya serahkan kepada Tuan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.